لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat lagi menghirup udara pada pagi ini, dan kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala menyatakan, baki-baki umur adalah modal yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kerana manusia dia bukan hanya sekadar hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan, kita atas muka bumi ni kita tak akan kekal. Benda ni semua orang tahu. Tetapi disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada golongan manusia yang dia suka berangan-angan, kata Nabi. Tuan-tuan, siapakah dia golongan yang berangan-angan ni? Tuan-tuan, golongan yang berangan-angan ni adalah golongan yang dia rasa bahawa kematian masih lagi lambat dan juga jauh daripada dia. Maka menyebabkan dia tidak menggunakan sisa baki umur yang ada dengan sebaik-baiknya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Sebelum tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa tazawwadu, dan hendaklah kalian membuat bekalan, kata Allah. Dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa kepada Allah. Dan tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak beritahu kepada manusia, sebelum
manusia dia dijemput oleh Allah menemui dia, maka terlebih dahulu hendaklah manusia itu membuat bekalan. Dan tuan, dia mesti kena buat persiapan. Bila mana dia melakukan persiapan dengan elok dan juga rapi. Dan tuan, persiapan yang macam mana ni? Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah persiapan taat dan juga persiapan meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, nak meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah berat. Maka oleh kerana itu, dengan sifat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan pintu istighfar. Dan tuan, istighfar maknanya adalah memohon keampunan kepada Allah. Mengapa adanya pintu istighfar ni? Adanya pintu istighfar adalah kerana manusia sering terjatuh dalam kesalahan. Manusia sering melakukan dosa kepada Allah. Kerana tu kata ulama, bahawasanya manusia nak melepaskan diri daripada dosa besar boleh. Dan tuan, sebab dosa besar ni dia nampak dengan mata kasar kita. Dan dia merupakan satu benda yang sangat besar. Berzina contohnya, membunuh orang, dan tuan, kemudian bunuh diri. Yang ni semuanya tergolong dalam golongan dosa-dosa yang besar. Tapi kata ulama, dosa-dosa kecil ni biasanya sukar untuk dielakkan oleh manusia. Maka oleh kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pintu istighfar, pohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa tazawwadu, dan hendaklah dia membuat bekalan. Dan tuan, bekalan ni hendaklah disiapkan di atas muka bumi Allah. Selama mana kita diberikan sisa baki umur kita yang tidak panjang. Dan tuan, Nabi SAW kata, tapi ada golongan yang suka berangan-angan. Dan tuan, berangan-angan, dia beranggapan kematian tu lambat lagi. Dan tuan, dia beranggapan kematian tu masih jauh lagi daripada diri dia. Lalu dia pun lalai sehinggalah pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu umur kita ni tak tentu dan juga kita tak tahu. Kerana tu di dalam surah Luqman, akhir daripada surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ada beberapa perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Dan tuan, yang pertamanya manusia tak tahu di manakah dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu. Tetapi disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melihat daripada mana tanah ia berasal. Dan tuan, maksudnya apa? Kita ni tengok, tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat kita ni, dia cipta kita ni daripada bahan daripada negeri mana, bahan daripada tempat mana. Dan tuan, maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, maka kita akan dipulangkan semula kepada tempat asal tersebut. Dan tuan, ada orang yang mungkin dicipta daripada bahan-bahan daripada kota Madinah. Dan tuan, maka dia akan dimatikan di kota Madinah. Ni pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, kalau dia berasal daripada Kedah misalnya, tuan-tuan, maka dia juga akan dimatikan di Kedah. Macam itulah pendapat oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tapi apa yang nyata, Allah Subhanahu wa ta'ala kata seseorang itu tak tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang pertama. Yang keduanya, tidak diketahui waktu bila kita akan dimatikan oleh Allah. Dan tak ada orang pun yang tahu bila gamaknya waktu dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kena hukuman gantung, sekurang-kurangnya dia tahu esok pagi pukul 7 pagi dia akan dihukum gantung. Dia dah tak ada dah di atas muka bumi. Tuan-tuan, sebab itu waktu malam tu, orang yang kena gantung ni waktu malam tak tidur. Tuan-tuan, mereka terus bermunajat kepada Allah. Tuan-tuan, mereka terus beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Kerana mereka tahu esok pukul 7 pagi aku kena gantung, dan lepas tu tak ada dah daripada atas muka bumi. Tuan-tuan, tapi orang yang macam kita ni, lagu kita ni, insya-Allah lah kita tak kena hukum gantung, insya-Allah. Tuan-tuan, tapi kematian tu tak diketahui pada waktu bila. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala peringat, wa tazawwadu, hendaklah kalian melakukan bekalan, kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa kepada Allah. Tuan-tuan, kalau tak ada persediaan, kita akan jadi huru hara, dan juga kita akan jadi kelang kabut. Bila mana esok-esok ni pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cuba tengok kita. Masjid kita lah, kan? Masjid kita ni, Masjid Bukhari. Tuan-tuan tengok. Bila time saya naik jadi imam hari Jumaat, tuan-tuan, depa sedia dah dekat depan ni teks, surah Sajadah dengan surah Insan. Kan, dia buat persiapan awal-awal dah. Dan tu pasal apa? Kerana dia tahu kadang-kadang tok imam ni pun dia tak mai pagi, dia terlajak juga. Kan? Kadang-kadang tu terlajak juga, kadang-kadang. Jadi depa buat persediaan. Kalau nanti takut yang dijemput ni tak mai, jadi orang lain dia boleh naik. Pasal apa? Ada dah tag dekat depan, tuan-tuan. Jadi tak ada masalah. Jadi tenang je, tak ada masalah. Tuan-tuan, maka macam itulah keadaan manusia. Bila mana esok dia berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan persediaan, maka dia akan jadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW menyatakan tanda-tanda bahawa seseorang itu dia diterima pada sisi Allah di saat kematian dia. Tanda Nabi cerita, tanda orang tersebut diterima oleh Allah pada waktu dia nak mati. Dan maka kata Nabi SAW, pada waktu itu dia akan berasa rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka tu adalah tanda bahawa dia ni akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa tanda dia? Dia sendiri duk berasa pada waktu dia nak diambil nyawa oleh Allah Ta'ala, dia berasa suka dan seronok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kalaulah kata Nabi SAW, bila mana dia nak mati ni duk risau macam-macam. Tuan-tuan, dia duk risau anak dia. Tuan-tuan, dia duk risau macam mana nanti harta dia.
Dia duk risau macam mana dengan keluarga yang dia tinggalkan. Tuan-tuan, terlebih-lebih lagi dia berasa risau, dia bimbang nanti bila mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Aisyah tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua orang tidak suka kepada kematian." Tuan-tuan, betul ya? Tuan-tuan, kita ni kalau boleh panjang-panjang lagi umur kita, kalau boleh kita nak sihat lagi tubuh badan kita. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kata, "Ya Rasulullah, macam mana orang ni dia nak rindu bertemu dengan Allah kalau kematian itu sendiri pun manusia dah tak suka dah." Tuan-tuan, semua orang dia tak suka pada kematian. Tapi Nabi SAW sebut, bila mana dia adalah hamba yang dikasih oleh Allah, bila mana esok dia dah nak mati dah. Tuan-tuan, roh ni dia akan ditarik bermula daripada kaki. Dia akan ditarik naik sampailah kepada rengkung kita. Tuan-tuan, bila sampai ke rengkung ni, pada masa itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang yang diterima oleh Allah, Allah Taala jadikan bila dah nak mati sangat ni, tuan-tuan, dia berasa seronok, rindu dia nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, nyawa dah sampai rengkung dah, tuan-tuan duk fikir lagi tentang dunia dia, kemudian risau macam-macam, mati pula dalam keadaan terkejut macam tu, tak ada keseronokan. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, ini adalah petanda bahawa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita melakukan persiapan dengan sisa baki umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu kita nak melakukan persediaan ni dengan apa? Macam mana kita nak dapatkan takwa kepada Allah? Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah. Tuan-tuan, jadi macam mana ni kita nak jadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa pada Allah? Tuan-tuan, jawapannya tidak lain tidak bukan adalah dengan ilmu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa fir riwayah wa fi kulli muslimatin. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan, kata Nabi, atas orang-orang Islam yang lelaki ataupun yang perempuan. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, apa dia yang menjadi kefarduan atas orang Islam ni? Tuan-tuan, ni langkah untuk buat persediaan bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, katanya ulama, yang dimaksudkan dengan kefarduan dekat sini ada 3. Bahkan disebut dalam kitab Kifayatul Mubtadi'. Tuan-tuan, kitab ni adalah kitab tauhid. Mula-mula sekali kitab tu sebut kesempurnaan agama seseorang itu adalah daripada 3 perkara ni. Tuan-tuan, apa dia 3 perkara ni? Yang pertamanya adalah keimanan pada Allah. Itu yang pertama. Tuan-tuan, jadi kita kalau nak sempurna, kalaulah nak buat bekalan yang terbaik dibawa ke hadapan Allah,
benda pertama nak kena clear, benda pertama nak kena lepas adalah iman kepada Allah. Tuan-tuan, ni wajib atas semua orang. Tak kira lah dia doktor, dia engineer, dia peniaga, semua orang dia wajib untuk beriman kepada Allah. Tuan-tuan, jangan sampai satu masa esok orang mai kata dengan kita Allah Ta'ala itu ada tangan. Dia pun beriktikad Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada tangan. Tuan-tuan, jangan sampai esok-esok ni orang mai kat kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia seumpama dengan makhluk dia, cuma tak sama. Tuan-tuan, jangan sampai akidah kita beriktikad macam tu. Kerana kata Al-Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, tuan-tuan, kata Imam At-Tahawi, siapa-siapa yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala faqad kafara, maka sungguh dia telah pun berlaku kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni contoh. Jangan sampai nanti orang kata macam tu, kita pun iktikad macam tu. Kenapa? Kerana kita tak ambil berat soal berkenaan macam mana nak memperbetulkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama daripada tanah Melayu kita, tuan-tuan, mereka ni karang kitab bukan kitab tebal-tebal. Mereka karang kitab tipis-tipis ya. Tuan-tuan tengok antaranya kitab akidah yang terkenal. Antaranya kitab Baqurah Al-Amani yang dikarang oleh Pak Da'il Mekah rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kitab tu tipis ya. Tuan-tuan, tapi dia bincang sungguh-sungguh berkenaan dengan ketauhidan dan juga iman kepada Allah. Tuan-tuan, dia mai tang kita ni. Kadang-kadang lah sebahagian daripada orang dia mai tang kita ni, bila cerita tentang tauhid, bila belajar tauhid, bila belajar tentang keimanan, dia pikuk lain. Tuan-tuan, maksud saya pikuk lain ni dia pi ke mana? Dia mula dia nak jadi tok wali. Tuan-tuan, dia mula dia nak dapat karamah-karamah, benda-benda yang luar biasa. Dia terawang-awang. Tuan-tuan, padahal kita mengaji tauhid, mengaji iman ni tujuannya adalah untuk kita betul di dalam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi kata ulama, pertama sekali iman mesti nak kena dikliarkan. Tuan-tuan, sebab itu nak kena tok kita. Kita nak kena tok. Tambah di akhir zaman, pahaman ada macam-macam pahaman akhir zaman ni. Jadi dia mesti diatur. Mesti diatur. Dan orang yang mengajak pula dia mesti kena tengok kesesuaian. Mesti tengok kesesuaian. Tuan-tuan, benda yang perlu diulang-ulang adalah soal berkenaan dengan tauhid, mengesahkan Allah, dan juga berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka tu yang pertama, dia clearkan benda tu. Kena tak benda ni? Tuan-tuan pun mengaji kena tak mana dia tauhid. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata ulama, kesempurnaan agama seseorang di atas benarnya dia beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tunjuk dah. Nabi tunjuk dah kat kita. Kalau sembahyang macam ni, kalau haji umrah macam ni tata cara dia. Kalau kamu nak keluarkan zakat, macam ni cara dia. Tuan-tuan, telah pun diberitahu dan disampaikan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan,
Karena tu kesempurnaan agama seseorang di atas betul dan benarnya cara dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibadat ni kalau kita buat selain daripada apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul, maka amalan tu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu disebut di dalam matan Zubad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata, وَمَنْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Dia kata. Dan tuan, matan ni dok ada awal-awal lagi daripada matan Zubad yang dikarang oleh Imam Ibnu Arsalan rahimahullahu ta'ala pada menerangkan fiqh Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, kata Imam Ibnu Arsalan, siapa-siapa dia yang beramal kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Tuan-tuan, hati-hati nah. Dia buat amalan tu tak sesuai ataupun tak sekata. Dia tak sama sebagaimana yang dikehendaki Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Arsalan, segala amalan dia akan ditolak oleh Allah. La tuqbalu, amalan yang macam ni sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka yang keduanya, tata cara ibadat kita mesti bersesuaian yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan tuan, yang ni tak boleh buat goreng-goreng, tak boleh ni. Dan tuan, yang ni dia tak boleh. Dia tak boleh main agak-agak, tak boleh. Dan tuan, apa ni tata cara ibadat ni ada cara dia. Kerana tu, tuan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar, tuan, seumpama dengan kitab Mughni Al-Muhtaj, seumpama dengan kitab Tuhfatul Muhtaj. Dan tuan, saya rasa lah jarang orang duk baca kitab ni. Tuhfatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, jarang. Kami pun dekat Pondok Kelantan dulu ni, di Pondok Kelantan dulu ni, kami baca Mughni Al-Muhtaj tu pun dah tahun akhir dah. Baru buka tu pun bukan baca habis. Ambil khilaf-khilaf yang ada dekat dalam kitab tersebut. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh yang besar ni, ya Allah, banyaknya khilaf. Ya Allah, banyaknya pendapat-pendapat para alim ulama. Dan tuan, pasal apa berlaku pendapat yang banyak ni? Kerana nak suruh supaya manusia ni beramal sesuai dengan apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tu dua. Yang ketiga, yang terakhir, sebagai kesempurnaan seseorang kepada Allah dan bekalan bagi dia. Dan kan yang terakhir apa dia? Dia perlu menyucikan jiwa kepada Allah. Dia kena ada ihsan. Dan tuan, ihsan ni apa dia? Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan agama, kesempurnaan seseorang kepada Allah, dan ini bekalan untuk dia bawa ke hadapan Allah esok. Pertama adalah dengan keimanan kepada Allah. Tanda semua orang benda ni wajib ni. Yang keduanya, tata cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Dan tuan, kata Imam Zarnuji, siapa-siapa yang jatuh dalam satu perkara, maka hendaklah dia belajar bab itu. Wajib bagi dia. Contohnya apa?
Kalaulah dia seorang peniaga, tuan-tuan, dia wajib belajar tu macam mana dia nak urusan dalam jual beli dia. Kerana jual beli ni dia bukannya hanya perkara dunia, tetapi ada juga hukum hakam yang terlibat di dalamnya. Tuan-tuan, dia seorang penjual tapi pada online, dia tak ada kedai, dia penjual online. Tuan-tuan, ada hukum tak penjual online ni? Ada hukum dia. Tuan-tuan, maka dia kena belajar macam mana muamalah jual secara atas talian. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh dalam perkara-perkara syubhah dan tak jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka itulah sebagai bekalan kita esok nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada sisa baki umur kita, tuan-tuan, sisa baki umur kita ni tak tahu dia akan berakhir bila. Maka kita lakukanlah persiapan dengan apa? Taat kepada Allah, meninggalkan segala perkara hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam beramal ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, beramal ni mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu bimastata'tum, kata Nabi, beramallah mengikut qadar kemampuan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka beramallah dengan sehabis sempurna, beramallah sehabis kudrat kita. Mudah-mudahan sisa baki umur yang masih lagi ada pada kita ni, esok bila kita bertemu dengan Allah, sisa baki umur ini adalah sisa baki umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu, insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada pertemuan kita pada solat Jumaat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.